أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita meneruskan dengan siaran My Quran Time, baca faham amal. Dapat sama-sama kita meneruskan. Pada hari ini kita akan melihat akhir surah Yusuf. Pejam celik kita dalam suasana pandemik ini, kita dah berada di penghujung surah Yusuf. Surah yang sangat istimewa bagi umat Islam seluruhnya sebenarnya, sangat bertepatan dengan apabila kita berada di situasi yang mencabar ini, ujian yang kita hadapi ini. Surah Yusuf lah sangat tepat untuk dibaca dan untuk difahami serta kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Dan penonton-penonton, jangan tukar siaran. Saya hanya mengambil alih pada awal ini kerana insya-Allah walaupun saya berkeseorangan di studio, tetapi kita juga bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fazrul untuk sama-sama tadabbur muka surat yang terakhir surah Yusuf. Dah sampai kepada kemuncak semalam. Pada hari ini adakah kesimpulannya untuk kita dapat sama-sama belajar insya-Allah. Kita bersama dengan Ustaz Fazrul di online hari ini kerana di atas SOP yang ditetapkan. Mudah-mudahan kita doakan insya-Allah dapat sama-sama kembali semula ke studio Ustaz Fazrul. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Ya Ustaz Fazrul, apa nama ni, apa khabar Ustaz Fazrul, sihat Oh, alhamdulillah sihat. Ya, semua okey. Ya, cuma dia bila namanya ujian kan, ujian melanda Allah. Ini Nabi Yusuf sudah bertemu dengan ayahnya ya selepas 20 tahun, dan alhamdulillah hari ini kita di dua lokasi berbeza, tapi tetap atas dasar Quran Ustaz pada hari ini, alhamdulillah. Ya, masya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Saya teringat bila masuk surah Yusuf ni, Ustaz Fazrul kata macam kita tengok movie. Kerana bayangkanlah antara keistimewaan surah Yusuf ni, satu-satunya surah yang membicarakan daripada awal sampai akhir perihal kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Sebab tu kata Ustaz Faham macam tengok movie, satu pengembaraan. Kita mulakan dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita kefahaman insya-Allah. Baik Ustaz Fas, kita ada sinopsis kita pada hari ini sebelum kita baca. Ustaz Fas, sila. Baik, jadi insya-Allah bersama tuan-tuan puan-puan yang di online, di Facebook dan juga di depan kaca TV ya. Alhamdulillah, untuk maklumat saya sihat alhamdulillah, dan berada di lokasi yang berbeza saja kali ini, dan kita nak melihat apakah ringkasan bagi halaman 248 bagi penghujung surah Yusuf sebelum kita bergerak kepada surah Ar-Ra'd pada hari esok. Iaitu pada ayat yang ke-104, tidak minta ganjaran daripada manusia tetapi memberi peringatan. Ini adalah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diingatkan pada ayat 104, mengambil pelajaran daripada Nabi Yusuf yang memberi pelajaran peringatan pada setiap masa. Dan kemudian kita lihat dalam ayat 105 hingga ayat 108, informasi hal ghaib, berpaling merenungi ayat-ayat dan seruan Nabi kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita akan dalami, dan disambung
pada ayat 109 pelajaran daripada kisah-kisah dalam Al-Quran untuk sama-sama kita renungi, untuk sama-sama menjadi kesimpulan akhir bagi surah Yusuf, surah yang ke-12 pada juz yang ke-12 dan yang ke-13. Mari sama-sama kita mulakan bacaan bersama Ustaz Tir di studio pada ayat 104 hingga ayat 108. Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz Fazrul. Saya akan bacakan daripada ayat 104 hingga 108 terlebih dahulu insya-Allah. Baik, mudah-mudahan Al-Quran sentiasa bertahta di hati kita. Bila kita baca sinopsis tadi, saya rasa macam sedih sikit sebab dah sebut pelajaran yang akhir, kesimpulan daripada kisah ni. Kalau kita lihat pada ayat 111 tu, kita akan rasa macam tak puas. Kita rasa nak kembali semula ulang pada surah Yusuf. Sebab dah 2-3 kali kita ulang surah Yusuf, tetapi ilmu makin bertambah, kefahaman makin bertambah. Moga-moga kita menjadi umat Al-Quran, umat yang cintakan Al-Quran sebagaimana hadis Nabi yang sahih sebut, Allah mengangkat orang-orang yang sentiasa bersama dengan Alkitab ni. Orang-orang sentiasa bersama belajar ilmu dan juga mengamalkan isi kandungan Alkitab, Allah mengangkat darjat mereka dengan sebab Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut. Insya-Allah saya akan bacakan ayat 104 hingga ayat 108 terlebih dahulu insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. Subhanallah. Alhamdulillah, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-104 hingga 108. Ustaz Tirmizi, terima kasih diucapkan ya. Membaca dengar daripada kejauhan ini pun tetap merdu juga ya. Dan kita ingin melihat Ustaz ya, sebenarnya apakah kesimpulan yang Allah bawakan untuk kita ya. Iaitu dalam ayat 104, dan engkau tidak meminta sebarang balasan kepada mereka terhadap seruanmu kerana seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam. Inilah penekanan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat kisah Nabi Yusuf alaihi salam, di mana Nabi Yusuf ini beliau tidak meminta ganjaran daripada sesiapa kan, mengharapkan ganjaran daripada manusia mungkin lupa, manusia lemah,
tetapi bila mengharapkan ganjaran daripada Allah, bila Nabi Yusuf itu berbuat muhsinin, maka Allah memberi ganjaran demi ganjaran, tetapi ganjaran itu bukannya semestinya immediate hari ini buat besok dapat. Tetapi ganjaran itu Ustaz Tir, kalau kita tengok memang di peringkat 20-30 tahun, ya. Dan ini belum lagi kita bercakap tentang sampai ke akhirat itu perlu menunggu lama. Jadi ini Allah beritahu pada Nabi Muhammad, bukan kamu memohon ganjaran daripada manusia, daripada mereka orang-orang musyrik di Mekah itu, tetapi kamu mendapat ganjaran daripada siapa? Daripada Allah dengan melaksanakan tugas zikrul lil alamin, iaitu memberi peringatan kepada seluruh alam. Ini pelajaran untuk kita juga, iaitu kita perlu melaksanakan tugas. Tuan-tuan share di Facebook, ya, untuk beritahu tentang isi al-Quran ini. Ganjarannya daripada siapa? Ganjarannya daripada Allah, lebih berbaloi. Lebih berbaloi berbanding dengan kita mendapat daripada manusia. Pada ayat 105, dan berapa banyak tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka saksikan, namun mereka berpaling daripadanya. Menarik ayat ini. Pasal apa Ustaz, ya? Pasal bila gunakan perkataan ayah, biasanya orang cakap ayah ni mestilah tengok pada bintang, bulan, itu satu, ya, langit dan bumi ini. Tetapi salah satu lagi daripada ayah Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat fenomena-fenomena manusia yang berlaku di bumi ini. Apakah yang berlaku? Nabi Yusuf itu ada kaitan dengan mimpi, iaitu matahari, bulan dan juga bintang yang bersujud. Jadi nak ceritanya apa? Alam ini dia sebenarnya adalah kebesaran Allah. Apa yang berlaku dalam hidup kita ini, dengan sekarang ini kita bersama ataupun berlaku pandemik ini, tuan-tuan sekalian, ini juga adalah ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk beritahu bahawa sebenarnya kita tidak boleh rasa selamat, ya, daripada pandemik ini yang kita tak nampak. Dan lebih daripada itu ialah kita tidak boleh rasa selamat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita masih lagi terlibat dengan perkara-perkara yang salah, yang dosa. Ini masa untuk kita bertaubat, dan moga-moga 10 hari yang terawal Zulhijjah ini kita gunakan. Kita jangan jadi seperti yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun, ayat 105. Mereka tu lalu dan mereka itu berpaling. Mereka lalu, ya, yamurruna 'alaiha, bukan yamurru anha. Yamurru 'alaiha ini maksudnya ialah dia memang dah berjumpa pun, dah tahu dah COVID-19 ini adalah petanda kepada semua manusia agar kita kembali pada Tuhan, kan? Tetapi ada orang, Ustaz Tirmizi, ialah dia rasa macam COVID-19 ni alah biasalah, dulu ada pandemik, zaman sekarang pun ada pandemik. Dia yamurruna 'alaiha, dia dah bertemu dah betul-betul, tapi dia masih lagi mu'ridun, tak boleh ambil pelajaran. Seperti mana kisah Nabi Yusuf, dah tengok dah, saya ni kena mengharap pada Allah, kan? Tetapi masih lagi dia rasa tak apalah, itu Nabi Yusuf, bukan saya, kan? Ini pelajaran. Dan ayat 106 itu, wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun, dan kebanyakan mereka tidak beriman pada Allah, bahkan mereka menyekutukannya. Salah satu perkara menyekutukan Allah dalam surah Yusuf ini cerita tawakal, Ustaz. Ya, cerita tawakal. Macam mana tawakal Nabi Yaqub, kan? Dia yakin bahawa Tuhan masih hidupkan Nabi Yusuf, dan dia masih tawakal kepada Allah ketika menghantar anaknya, mengizinkan anaknya ke Mesir. Tawakal masih lagi bergantung kepada Allah, bukannya bergantung pada diri sendiri ataupun mengharapkan anak-anaknya boleh bawa Bunyamin, Nabi Yusuf kembali. Jadi isu tawakal ini penting zaman ini, Ustaz. Sebenarnya isu tawakal ini amat penting. Kalau kita tidak bertawakal kepada Allah, kita mungkin akan kecewa dengan COVID-19. Semalam 13,000, Ustaz. Allahuakbar. Semalam 13,000 kes, kan? Kalau katakanlah, ya, kalau katakan orang menduakan Allah, tidak bergantung kepada Allah, itu isu syirik yang berlaku dalam kisah Nabi Yusuf ini. Nabi Yaqub, Nabi Yusuf ini 20-30 tahun diasingkan, tetapi kerana tawakal pada Allah, mereka buat apa yang mereka patut buat. Akhirnya Allah temukan kembali keluarga ini dengan gembiranya. Yeah. Dan kalau kita ini dalam masa setahun 2 tahun ini kita betul-betul kuatkan keimanan kita, tidak mustahil. Tidak mustahil. Nabi Yusuf 20-30 tahun, Ustaz, ya. Yang kita ni 2 tahun, tapi Allah
Kalau kita tawakal pada Allah, tidak mustahil kita kembali balik dapat kehidupan kita. Ada orang kata mungkin kita tak dapat lagi nak bercuti ke, nak ekonomi macam biasa ke. Tapi itu manusia punya pendapat. Kan? Manusia punya pendapat. Pernah je dulu yang pandemik sebelum ini kata bahawa akan rosak, teruk dan sebagainya. Tapi bila Allah bagi 100 tahun, 50 tahun, 30 tahun, boleh kembali semula je. Jadi ini yang disampaikan. Dan ayat 107 itu untuk kita sama-sama ambil pelajaran. Mungkin kita boleh baca sekali lagi Ustaz Tir ya. Ayat 107 kerana sebenarnya ayat 108 saya cerita dulu ayat 107. Ayat 108 tu menarik ya pasal itu berkaitan dengan perjuangan dakwah. Ayat 107 afa aminu an ta'tiyahum. Adakah mereka merasa selamat daripada didatangi azab atau datangnya kiamat kepada mereka secara mendadak sedang mereka tidak sedar. Ini kesan kalau katakan orang tidak kisah ayat Allah, dia tidak bertawakal kepada Allah, nanti dia terkejut je Ustaz. Kan? Dia meninggal itu dalam keadaan terkejut, tidak membuat persediaan. Apakah persediaan yang dibuat oleh Nabi Yusuf? Apakah persediaan yang dibuat oleh Nabi Yaqub? Apakah persediaan yang dipujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itulah ayat 108 yang nak minta Ustaz baca sekali lagi. Ayat ni memang favorite saya juga ya. Boleh Ustaz Tirmizi bacakan sama. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ramai sahabat-sahabat kita komen mendoakan walaupun Ustaz Fazrul ada di rumah ke tu, Ustaz Fazrul ada di rumah pun ilmu tetap sampai kepada kita. Hati Osman antaranya Ninda Yong semuanya mendoakan Ustaz Fazrul insya-Allah dapat kembali seperti biasa di studio kita insya-Allah walau macam mana pun di mana sekalipun ilmu al-Quran tak sampai kepada kita semua. Itu seronok bila Ustaz Fazrul sebut tentang tawakal tadi. Akhirnya kita akan dapat kegembiraan di hujung. Tetapi selepas diuji, yang menarik cerita Nabi Yusuf ini dia ada happy ending dia. Kan bermula dengan ujian dan sekali Allah happy ending ibu dan ayahnya, abang-abangnya yang buat konspirasi kembali sujud dan sebagainya. Kerana apa? Inilah tafsir di awal mimpi tadi. Saya nak baca ayat yang favorite ini 108 tentang dakwah dan perjuangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. Silakan Ustaz. Surah Al-Azim. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin, Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk golongan yang musyrik. Ini adalah perkataan yang diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah. Ya. Bila kita jumpa perkataan qul ini maksudnya pada diri sendiri kita kena cakap, katakanlah, kemudian kita kena sampaikan kepada orang lain. Maksudnya ada seruan untuk berdakwah. Ya, pada ibu-ibu, ayah yang mengikuti program hari ini, tuan-tuan, bos-bos yang ada kena sampaikan, ya. Jadi apakah yang perlu kita kuatkan, ya? Hadhihi sabili. Bukan hadhihi sabilillah. Hadhihi sabili menunjukkan betapa yakinnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diajarkan untuk yakin bahawa ini adalah jalanku. Jalanku. Apa maksud jalanku ini? Maksudnya ini jalan untuk saya mengajak ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah. Bukan mengajak kepada siapa? Bukan mengajak kepada diriku dan mengajak kepada kumpulan saya. Tolong, saya nak ajak awak ni agar awak sokong kumpulan saya. Bukan. Kita diseru, kalau kita nak mendapat pertolongan daripada Allah, kita kena ajak anak kita, ajak pada pasangan kita, keluarga, organisasi kita kepada siapa? Kepada Allah. Kalau pemimpin ajak rakyat kepada Allah, Allah akan bantu seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ya.
Itu yang kita belajar daripada ayat ini. Dan lebih daripada itu, mesti berdasarkan apa? Ala basirah, atas bukti yang jelas. Iaitu basirah ini merujuk kepada Al-Quran, bukti yang jelas. Bukannya yang tidak ada bukti. Ataupun ada yang kata bahawa saya baca Quran ni, saya tak faham sangat. Tolong ceritakan bukti. Kita boleh jelaskan sejelas-jelasnya kepada orang yang ada persoalan dalam perasaan, persoalan dalam pemikiran. Itu basirah. Ya, bukannya awak percaya je lah kan, awak tak payah tanya banyak lah pasal Quran ni, awak terima je. Kalau awak tak terima ni maksudnya lemah iman. Bukan begitu. Agama ini dibina atas basirah, atas kejelasan, open minded. Bukannya kita tutup, kita kata tak payah, ini banyak tanya ni lemah iman. Bukan. Ini adalah cara dakwah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ana wa manittaba'ani, saya dan juga orang-orang yang mengikuti saya. Maksudnya ada geng, kita mengajak orang ke arah kebaikan. Macam tuan-tuan lah, ya, ikut My Quran Time, ya, ramai-ramai yang ada pada hari ini, kita bersama untuk mengajak, kita share, kita beritahu, jomlah, ya, kita tengok Quran Time. Awak pernah tak tengok? Perkara-perkara itu tanda tuan-tuan berdakwah, ya, mengajak kepada Allah seperti Nabi Yusuf. Kita kagum pada Nabi Yusuf tu, dia kuat, kan? Dia sabar. Sebenarnya kerana dia ada Allah dan dia ajak orang kepada siapa? Bukan pada diri dia. Bukan kerana saya ni handsome, kerana saya ni hebat, kerana bukan. Kerana dia mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa subhanallah. Ya. Confident macam mana pun kita kata bahawa ini jalan saya, tetapi yang sempurnanya adalah Allah Subhanallah, wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak menjadi orang yang syirik, iaitu bila tawakal kita, kebergantungan kita itu tidak tinggi. Orang yang syirik ini dia bergantung pada siapa? Pasal dia bergantung macam orang dalam Kristian, dia bergantung pada Tuhan, tapi dia menyembah kepada Jesus, kepada Nabi Isa. Dia ada orang kedua, orang ketiga, tapi kita bukan yang begitu. Jadi ini adalah ayat untuk kita sama-sama ambil perhatian, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Iaitu pilihan perkataan kita marara, iaitu melintas ataupun lalu, berjumpa, ya, 35 kali berulang dalam Al-Quran, dan ia muncul pada ayat 105. Allah menemplak kepada orang yang bertemu dengan bukti-bukti ayat-ayat Allah, tapi dia tak kisah, ya. Kita jumpa kisah Nabi Yusuf itu bukan sekadar cerita, tetapi ia adalah fenomena kebesaran Allah. Allah boleh bantu Nabi Yusuf, Allah yang sama boleh bantu kita keluar daripada segala kemelut ujian dalam hidup kita. Jadi Ustaz Tir, kita berehat sebentar Ustaz, ya. Ya, betul. InsyaAllah mudah-mudahan kita juga menjadi happy ending seperti mana surah Yusuf, diuji dan diuji, akhirnya ada kemanisan di sebalik kesabaran, bukan sekadar rupa saja, tapi akhlak yang mencerminkan keimanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam juga berlaku kepada kita hari ini, ujian demi ujian, akhirnya kita mendapat kesudahan yang bahagia insya-Allah. Kita berehat seketika. My Quran Time, baca faham amal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa سبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم
Inilah petikan sekali lagi saya membaca ayat yang ke-108 yang telah ditadabbur oleh Ustaz Fazrul sebentar tadi, yang mana kita semua sentiasa diajak dan kena mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas bukti-bukti yang jelas, yang kukuh, yang ilmu, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallah, Allah Ta'ala maha suci daripada segala sifat kekurangan dan kecacatan. Allah lah yang maha sempurna. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton dan sahabat-sahabat Al-Quran kerana terus setia dalam My Quran Time baca, faham, amal. Dan tadi kita dah berada di penghujung surah Yusuf. Sangat berat hati ini untuk meninggalkan surah Yusuf, walaupun kita sentiasa baca dan mentadabbur surah Yusuf, tapi hati kita sentiasa nak mengenali lagi dekat dengan macam mana kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Bahkan antara yang istimewanya surah Yusuf diceritakan daripada awal sampai akhir. Kalau kita nak belajar tentang kisah nabi-nabi yang lain seperti Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Musa, kita kena mengkaji dengan pelbagai surah. Surah Baqarah, surah yang Al-Qasas, untuk kita nak mengetahui kisah seorang Nabi alaihi wassalatu wassalam. Baru kita dapat menyeluruh. Ada pun Nabi Yusuf daripada awal sampai akhir diceritakan, seolah satu pengembaraan dan tonton movie, kata Ustaz Fas. Sebab kalau dicerai-ceraikan pada surah yang lain, surah Yusuf, kerana surah Yusuf ini adalah awal tafsiran kepada mimpi, kemudian Allah detailkan kisahnya sedetail-detailnya daripada perjalanan surah Yusuf. Sebagaimana surah Al-Kahfi, Ashabul Kahfi, Allah cerita secara umum global dan didetailkan kisah Ashabul Kahfi. Begitulah perjalanan surah Yusuf alaihi salam. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dan juga happy ending sebagaimana surah Nabi Yusuf ini. Baik, kita nak belajar sedikit tajwid pada hari ini. Sebelum kita bersama dengan Ustaz Fazrul, ada bahagian kedua pula surah Yusuf. Tajwid pada hari ini kita menjelaskan tentang mat far'i. Mat ada dua, mat asli dan juga mat far'i. Mat far'i ini dia pecahannya banyak. Terjadi dengan sebab apa? Dengan dua sebab saja. Tidak ada yang ketiga. Mat far'i ini terjadi apabila huruf mat selepas huruf mat berlakunya ataupun ada terdapat huruf hamzah ataupun sukun. Semalam kita dah sebut tentang hamzah. Hari ini kita tengok mat far'i yang disebabkan ada sukun, terbahagi kepada tiga. Ada tiga mat. Pecah-pecahan dia akan kita belajar satu persatu sebentar nanti. Yang pertama, mat arid lis sukun. Dengan sebab apa? Sukun waqaf. Kita berhenti alhamdulillahi rabbil alamin. Nun tu berbaris kan, tapi kalau kita nak waqaf, kita pun berhenti, kita matikan nun tu, min. Kita tak baca alhamdulillahi rabbil alamin. Orang Arab tak baca macam tu, di hujung dia akan matikan. Itu dengan maksud mati, ada mati selepas huruf mat itu. Yang kedua adalah mat lin, dan yang ketiga mat lazim, juga termasuk pada je mat farq. Apa pula mat lazim, mat farqu ni Ustaz? InsyaAllah kita akan jelaskan satu persatu. Kalau nak jelaskan tiga-tiga pada hari ini, maka kita akan jadi banyak sangat. Tapi kita jelaskan satu persatu, kita jelas, kita ulang. Kita jelas, kita ulang berserta dengan contoh-contoh tersebut, akan menambahkan lagi kefahaman kita terhadap hukum mat. Sekarang dan ke depan kita belajar hukum mat. Hukum matnya mudah saja. Dalam kepala kita, kita kena letak bila sebut mat ni, alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Yang itu kita akan bahaskan satu persatu berkenaan dengan mad ataupun mad far'i. Wallahu taala a'lam. Baik, kita nak sambung Ustaz Faz ya. Bahagian kedua Ustaz Faz, sila. Baik, terima kasih ucapkan Ustaz Tirmizi, dan kita ingin menyambung pada bahagian akhir daripada surah Yusuf bagi tuan-tuan sekalian. Ustaz Tir menyatakan tadi ya tentang kita berat hati nak meninggalkan Betul. surah Yusuf ini. Kerana ia adalah satu kisah yang amat cantik kan. Orang selalu cakap Nabi Yusuf ni handsome, tetapi bila kisah ini diletakkan dalam satu surah, sebenarnya yang cantik, yang handsome itu bila kita letakkannya sekaligus kan. Macam kalau kita tengok orang lah kan, dia handsome ke cantik ke kalau kita tengok sekaligus. Kalau kita tengok hidung dia satu, mata dia kita tengok lain, kita tengok pula dia punya dia punya gigi je tempat lain, memang tak cantik. Bodoh pun kan. Itu sebabnya orang paling handsome pun letaklah mata dia dekat Zimbabwe, satu lagi gigi dia dekat Mekah ya. Kalau kita tengok cara begitu memang tak cantik ya. Tapi lebih daripada itu, yang cantiknya yang Allah puji Nabi Yusuf ini adalah kerana muhsinin, kerana akhlaknya dan
akhlak Nabi Yusuf ini mantapnya kerana apa? Kerana Nabi Yusuf berdakwah. Ustaz Tirmizi ya, kerana berdakwah, mengajak orang kepada Allah, itu yang menyebabkan beliau menjadi muhsinin. Dalam penjara ketika dah memerintah, walaupun pernah kena ada masalah keluarga, tetapi tetap juga mengajak kepada Allah, tidak dia blame Allah, tidak dia kata bahawa Allah ni mengapalah bagi saya ujian seberat ini. Jadi kita nak menyambung berkaitan dengan dakwah ini dalam ayat 109 hingga ayat 111. Kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Masya-Allah, betul Ustaz Faz sungguh berat sekali. Makin lama makin di hujung ayat. Dua ayat terakhir yang akan insya-Allah saya baca, ayat 109 dan 111. Menariknya kalau kita tengok ayat 111. Ya, 3 ayat Ustaz. 3 ayat 109, 110 dan 111 insya-Allah. Sama-sama kita baca dengan taranum ataupun irama jiharkah insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Alhamdulillah, itulah 3 ayat yang terakhir daripada surah Yusuf. Walaupun berat hati kita nak meninggalkan surah ini, tetapi inilah kesimpulan untuk kita bawa dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Ayat 109, dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang lelaki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Allah terangkan bahawa Nabi itu daripada diutuskan lelaki yang diberikan wahyu min ahlul qura, ya, daripada penduduk satu kawasan. Nabi daripada Mekah, ya, kerana membawa bahasa yang sama dan juga ada budaya yang sama, ya, bukannya daripada orang luar, bukannya dengan bahasa pelik. Mungkin kalau orang penceramah ataupun orang daripada Malaysia, boleh dia pergi ke Arab, belajar bahasa Arab, pergi ke sana, tetapi mungkin tak memahami budaya yang ada dalam tempat itu. Jadi Allah memberitahu tentang mesej dakwah Nabi Yusuf itu, ya, dia memahami mesej itu, itulah yang disampaikan
Dan Allah menyatakan afalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Allah suruh kita berjalan. Walaupun kita sekarang ini tak boleh merentas negeri, kita doakan tuan-tuan ya, walaupun tak boleh merentas tapi kita boleh belajar, tengok balik kepada apa yang berlaku, ada peluang nanti kita berjalan. Allah suruh kita berjalan. Allah suruh kita tengok kesan kepada orang-orang sebelum ini, waladarul akhiratu khairul lil ladzina amanu khairul ladzina taqau ya, dan di akhirat nanti dia adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Mengapa kamu tidak gunakan akal? Allah suruh kita guna akal pasal apa? Pasal kita dah tengok daripada awal surah Yusuf. Ya, surah Yusuf Allah menyatakan Allah menurunkan Quran Arabiyan la'allakum taqilun. Makin lagi kita ini belajar Al-Quran, kita baca Quran dalam bahasa Arab ini, kita belajar dia punya perkataan-perkataannya, mesejnya, dia akan meningkatkan tahap pemikiran kita. Kita boleh ambil pelajaran daripada kisah-kisah yang orang dulu-dulu, kita ambil pelajaran daripada berita-berita yang ada. Itu kesan bila kita ini sentiasa menggunakan akal. Dan siapa yang akan gunakan akal? Orang yang berdakwah. Orang yang nak ajak orang kepada Allah, dia kena guna akal lebih lagi, pasal kena kreatif membawa mesej itu kepada anak ya, kepada staff kita, kepada masyarakat. Dan hatta ya, pada ayat 110 Allah memujuk pada Nabi Muhammad sebagaimana Allah pernah memujuk Nabi Yusuf, memujuk Nabi Yaqub bahawa Nabi Yaqub dapat ilmu, dan juga memujuk kepada anak-anak dia, abang-abang Nabi Yusuf, jangan putus asa cari pada rahmat Allah. Apa kata Allah pada ayat 110? Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahawa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka pertolongan daripada Allah. Itu sebabnya dalam hidup kita ini tuan-tuan, kita menghadapi COVID, ya, cabaran yang ada lah ya, doakan ya, saya dan juga semua kita terhindar ya, selamat. Tapi kalau kita ada ujian, kena lockdown, kena duduk di rumah dan sebagainya, ada cabaran, orang lain pun ada cabaran. Tetapi kalau boleh, cabaran yang ada itu kita gunakan peluang ini masih lagi mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk di rumah, ajak anak baca Quran. Ajak kalau yang bekerja from home, masih lagi ajak kepada kembali balik kepada Al-Quran. Kerana apa? Kerana ini adalah basirah. Ini adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Kalau tak dapat kebenaran ini, kita menghadapi cabaran, orang lain pun ada cabaran. Tetapi kesannya ialah apa? Kesannya ialah nanti kita tidak akan diberi pertolongan oleh Allah SWT. Allah akan tolong hanya bagi orang yang berjuang mengajak kepada Allah. Seperti mana Nabi Yusuf diberi pertolongan, ya, Nabi Muhammad juga akan diberi pertolongan. Tapi kalau Nabi Muhammad sekadar duduk diam-diam kan, bila Khadijah meninggal, ya, wafat, Nabi pun duduk tak nak pergi berdakwah. Pasal apa? Ini masalah family kan. Seperti Nabi Yusuf kan, ini masalah family. Nabi Yaqub masalah family. Maka mereka tidak gunakan peluang untuk berdakwah. Pasal apa? Family dijadikan sebagai rintangan, bukannya sebagai salah satu ujian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kesimpulan ayat 111 ini amat powerful. Kita nak baca sekali lagi, di mana dalam ayat ini ada perkataan ibrah. Apa maksud ibrah? Pelajaran yang menggamit perasaan, Ustaz. Allah. Menggamit. Sehinggakan kita rasa tersentuh sangat, rasa macam nak mengalir air mata. Kalau itu yang tuan-tuan rasai ketika bersama dengan surah Yusuf, sebenarnya tuan-tuan sudah mendapat ibrah. Kita lihat ayat 111 menutup tirai surah Yusuf kita pada hari ini. Silakan Ustaz Tir. Masya-Allah, terima kasih Ustaz Faz, yang menggamit perasaan kita semua. Ibrah surah Yusuf. Moga-moga kita mendapat sebenarnya, insya-Allah. Saya teringat akhir surah sebelum surah Yusuf ini, Ustaz Faz ada share tentang ayat yang ke-120, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan demikianlah kami menyampaikan kisah-kisah rasul-rasul ni kepada engkau wahai Muhammad untuk meneguhkan hatimu, untuk meneguh, nuthabbitu bihi fuadak. Itu cara, metod Allah Taala nak teguhkan hati Nabi dan para sahabat. Dan kita tahu surah Yusuf turun sebelum hijrah, zaman Mekah, zaman ditindas, zaman dihina, diugut bunuh, dihalau. Turun surah Yusuf meneguhkan hati Nabi dan para sahabat. Sebab orang muda, orang beriman dengan Nabi zaman tu, orang-orang yang muda, bayangkan nak jadi pendakwah, diceritakan kisah Nabi, orang muda Nabi Yusuf digoda oleh perempuan yang cantik lagi berpangkat. Sebab nak jadi da'i ni mesti kena mampu
menahan ataupun berdepan dengan ujian-ujian seumpamanya. Baik, kita nak baca ayat 111 ayat terakhir surah Yusuf. Auzubillahi minasyaitanir rajim. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang berakal, bukanlah cerita yang direka-reka tetapi membenarkan kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Banyak sangat kesimpulan dalam ayat ini. Allah nyatakan pada kisah-kisah, ya, banyak kisah sebelum ini, salah satunya kisah Nabi Yusuf, ibrah, satu pelajaran yang menggamit perasaan. Ya, menggamit perasaan. Dia bukan sekadar untuk intelektual. Kita tahu Nabi Yusuf, ada ayah Nabi Yaqub, ada abangnya, ada Bunyamin pergi ke Mesir, bukan sekadar fakta, tetapi ia adalah pelajaran. Jadi sebabnya kita belajar berulang kali, ia tidak membosankan. Dan lebih daripada itu, pelajaran untuk apa? Liulil albab. Subhanallah. Ya, ulil albab ni dalam Quran ada 16 kali. Salah satu ciri ulul albab ini, apa maksud ulul albab? Orang yang mendapat isi daripada sesuatu. Allah sedang sampaikan apa ni? Kan? Dan ulul albab ini, dia mampu melihat Nabi Yusuf dalam dirinya. Itu ulul albab. Kalau Ahmad Albab macam mana? Dia rasa macam, itu kisah Nabi Yusuf, tak ada kaitan dengan aku. Tetapi ulul albab ialah tuan-tuan ketika mengikuti surah ini, tuan-tuan baca berkali-kali, ia menceritakan bagaimana Yusuf berada dalam diri saya. Macam mana sebenarnya, ada orang tanya, Ustaz Tir, ya, sebenarnya Nabi Yusuf dah jumpa mak ayahnya ni, lepas tu Nabi Yusuf kahwin ke tak kahwin? Kan? Ada orang tanya kan? Panjang cerita pula. Ya, panjang cerita tapi dalam Quran tak ada cerita itu. Kan Ustaz kan? Pasal apa? Tak penting orang itu berkahwin ataupun bercerai ataupun dia single. Tetapi yang pentingnya apa? Yang pentingnya dia mendapat, dia beramal dengan kitab-kitab yang membenarkan, ya, kisah ini dalam Quran ini membenarkan kitab-kitab terdahulu, mendapat pelajaran dan dia mendapat hidayah, dia mendapat rahmah daripada Allah. Dan syarat penting di hujung itu, liqaumi yu'minun, kalau saya ni single, kalau saya ni berkahwin, kalau saya ni berpisah, sebenarnya kalau saya berpisah atas dasar iman, kalau saya berumah tangga dengan dasar iman, kalau saya ini single atas dasar iman, insya-Allah kita akan bersama dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Tetapi kalau berumah tangga tak bina atas dasar iman, berpisah bukan kerana iman, single pun, ya, hidup seorang tak berjumpa pasangan pun bukan kerana iman, maka jauh daripada pelajaran Nabi Yusuf sebentar tadi. Jadi tidak ada kisah tentang Nabi Yusuf dalam kahwin ke tak kahwin dalam Quran ini. Itu tak penting. Pasal yang pentingnya apa? Allah menilai iman kita dalam perjuangan mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa kepada resolusi kita sama-sama. Ustaz Tirmizi, kita tengok bersama. Iaitu yang pertama, kita sentiasa berinteraksi dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lalu sahaja, yamurruna 'alaiha pada ayat 105. Yang kedua, ajak manusia ke arah Allah, bukan kepada diri ataupun kumpulan sendiri. Kalau kita kempen ke arah diri dan kumpulan kita, maka kita tidak mendapat pertolongan daripada Allah. Yang ketiga, jelajahilah alam untuk menghargai kebesaran Allah. Dan salah satu kebesaran Allah, bila kita melihat orang beriman dan orang tidak beriman, Allah akan bezakan dalam hidup. Moga-moga kita menjadi orang yang sentiasa beriman, yang sentiasa berbuat baik, menjejaki Nabi Yusuf
walaupun ujian melanda, kita tahu ujian itu bahasa di dunia, tetapi harapnya kita sampai di sana bersama dengan Nabi Yusuf yang sentiasa sasa bersama iman kepada Yang Esa. Kita berdoa bersama Ustaz Tirmizi. Masya-Allah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Saya melihat apa ni, surah ini surah yang terakhir, ayat yang terakhir kita baca ni, tapi bukanlah bermakna kita berhenti khatam. Kita akan menerus lagi di pengajian kita pada surah Ar-Ra'd pada hari yang berikutnya. Dan inilah kelainan surah Yusuf. Biasa kalau kita baca surah-surah nabi-nabi yang lain, kita azab, peringatan, tapi Nabi Yusuf ada ujian, ada penjara, ada sabar, ada godaan, ada taubat dan happy ending. Itulah untuk kita dapat meneguhkan kita punya kekuatan kita, insya-Allah. Jom kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami baca, yang kami belajar ini masuk ke dalam hati-hati kami, ya Allah. Surah Yusuf yang kami belajar, yang kami tadabbur ini menjadi kekuatan kepada kami di saat kami lemah, ya Allah. Surah Yusuf yang kami baca dan kami tadabbur, ya Allah, menjadi kekuatan kepada kami di saat kami diuji pada hari ini, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami, ya Allah. Berilah khabar gembira sebagaimana gembiranya Nabi Allah Yusuf dan ayahnya serta abang-abangnya kembali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami semua, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita nak wawarkan seperti biasa untuk tabung gerakan Al-Quran. Bersama-sama kita menyumbang. Mudah-mudahan aktiviti-aktiviti keagamaan Al-Quran tadabbur boleh disebar luaskan di seluruh negara kita, insya-Allah. Dan kepada semua juga seperti biasa, kita cuba ikhtiar untuk mendapatkan vaksin untuk melindungi diri kita daripada mudarat yang besar. Mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan ini mengambil vaksin, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesihatan kepada kita dan mengangkat wabak ini segera. Maka alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Fazrul yang tetap memberikan kepada kita ilmu pencerahan yang mudah, yang mantap, yang senang difahami. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada hari yang berikutnya, insya-Allah, pada surah yang baru, dan sentiasa kita support rancangan My Quran Time baca faham amal. Terima kasih Ustaz Fazrul. Insya-Allah kita berjumpa lagi pada semua penonton sahabat Al-Quran pada hari yang sama, dan jangan lupa ulangan pada malam dan esok My Quran Time baca faham amal. Assalamualaikum.